Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Hadis sahih, sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang dikasihi lagi dihormati yang berbahagia pengurusi, imam, seluruh ahli jawatankuasa, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama dan buat selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan taufik dan hidayahnya, qudrah dan iradahnya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung diskusi Qisasul Ghaib fi Sahih Hadis Nabawi, kisah-kisah ghaib dalam hadis sahih oleh Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimallahu ta'ala. Pada malam ni kita akan melihat kisah ataupun hadis yang ke-45. Kisah yang bertajuk Kisah Ibnu Sayyad. Kisah Ibnu Sayyad. Siapakah Ibnu Sayyad ini? Kalau kita lihat pembentangan kajian yang dibuat oleh para alim ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Isabah fi Tamyiz Sahabah, ataupun dalam kitab Imam Az-Zahabi, dan beberapa kitab-kitab biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Ibnu Sayyad ini sangat masyhur kerana Ibnu Sayyad ini menjadi salah satu manusia yang memberikan kontroversi yang besar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang status dirinya itu sendiri.
siapakah dia yang sebenarnya? Maka di sana ada di kalangan sahabat yang mendakwa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal Saghir, Dajjal kecil yang ada di zaman Rasulullah SAW. Dan juga pendapat yang menyatakan bahawa Ibnu Sayyad ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai kepelikan kepada pemikiran dan juga perangai dia. Dan juga ada pendapat yang menyatakan bahawa Ibnu Sayyad ini adalah di kalangan tabi'in, yang mempunyai kepelikan, yang mempunyai keganjilan yang ada pada diri dia, yang menyebabkan timbulnya keraguan hatta kepada Nabi SAW tentang siapakah sebenarnya Ibnu Sayyad. Menjadi teka-teki, menjadi pertanyaan kepada Nabi SAW di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, sehinggalah kepada kita pada hari ini. Jadi kisah ini yang kita akan diskusikan pada malam ini. Secara ringkasnya sedikit biografi yang pelbagai tentang siapakah Ibnu Sayyad. Yang pertama, nama beliau adalah Abdullah bin Sayyad. Abdullah bin Sayyad, salah seorang anak lelaki seorang Yahudi Arab yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, dia masih lagi belia, muda lagi waktu itu. Tetapi dia menimbulkan beberapa kepelikan. Di antaranya dia boleh mendakwa perkara yang dikatakan benda yang masa depan, menyebabkan Nabi SAW datang bertemu dengan dia, lalu berlaku dialog di antara Nabi dengan dia yang kita bakal diskusikan hadis ni. Lalu sampailah Nabi SAW wafat, dia memeluk Islam selepas kewafatan Nabi SAW. Maka daripada situ dia disebut sebagai tabi'in, kerana syarat nak mendapatkan sahabat itu tidak ada pada dia ketika mana Nabi SAW hidup. Kerana di antara syarat nak menjadi sahabat Rasulullah SAW ini, selain daripada sezaman pernah bertemu dengan Nabi, dia mesti beriman dengan Nabi SAW. Ibnu Sayyad ni dia sempat bertemu dengan Nabi, bercakap dengan Nabi SAW, tapi dia tak Islam. Sehinggalah Nabi wafat, baru dia Islam. Maka ulama mengkategorikan dia sebagai tabi'in. Sebagai tabi'in. Yang kedua, dia bernama Safi bin Sayyad. Safi bin Sayyad. Safi bin Sayyad ini ketika mana hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, dia masih remaja, dan dia adalah anak lelaki salah seorang lelaki daripada Ansar, dan dia memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis yang bakal kita baca ni juga. Dan dia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ramai anak.
Dan salah seorang anak dia bernama Umarah bin Safi bin Sayyah. Anak ini seorang anak yang hebat, sehingga akan disebut sebagai ulama minat tabi'in, ulama di kalangan tabi'in. Kefaqihan dia, kealiman dia, kecerdikan dia tentang syariat yang dibawa Nabi SAW. Siapa dia? Umarah, anak kepada Safi ataupun digelarkan juga dengan Ibnu Sayyah ini. Dan yang ketiga, dinamakan ia dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ibnu Sayyah. Yang nama dia tu Ibnu Sayyah nama dia. Ibnu Sayyah nama dia gitu. Bin Sa'id bin Sa'id, kata sebahagian ulama. Yang pekerjaan dia ni menjadi tukang ramal ataupun dukun yang boleh meramal sesuatu perkara yang akan datang, yang berlaku. Baik, itu sedikit pengenalan ringkas tentang yang dikatakan Ibnu Sayyah ini. Beberapa pendapat, beberapa pandangan di kalangan ulama. Pendahuluan pada zaman Rasulullah SAW didapati di kalangan Yahudi Madinah seorang pemuda bernama Safi yang masyhur dengan Ibnu Sayyah. Ia mendatangi tukang tenun dan mendakwakan pengetahuan ghaib. Akhirnya ia terkenal. Ini punca. Punca dia menjadi kontroversi di zaman Rasulullah SAW. Punca dia kerana kata ulama, yang pertama sekali keadaan fizikal dia. Keadaan fizikal dia tu a'war, buta mata sebelah. Sama fizikal dia dengan Dajjal, yang menyebabkan sahabat lain mendakwa dia adalah Dajjal. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan dia boleh meramal masa depan, seperti mana Dajjal, yang menyebabkan dia disebut sebagai Dajjal. Baik, yang menyebabkan dia terkenal. Dan zahir atasnya sebahagian tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ia adalah Masihid Dajjal. Rasulullah SAW tidak mengetahui sesuatu dari urusannya. Lalu Rasulullah SAW menggunakan kemampuan dan kemudahan yang dikurniakan Allah kepadanya untuk mengetahui hakikat urusannya. Seperti memandang kepadanya, menanyakan tentang keyakinannya pada Nabi, bertanyakan tentang apa yang datang kepadanya, serta menguji dan sebagainya. Lalu Nabi SAW nak melihat benarkah Ibnu Sayyad ataupun Safi ataupun Abdullah ini Dajjal. Jadi Nabi menggunakan apa yang ada pada Nabi, ilmu, kemahiran, komunikasi yang ada pada Nabi SAW. Lalu Nabi bertemu dengan Ibnu Sayyad, Nabi berdialog dengan dia. Nabi berkomunikasi dengan dia. Nabi nak tengok adakah apa yang direspon oleh Ibnu Sayyad ini ada ciri-ciri dia. Ia dikatakan dengan Dajjal. Kerana di zaman Rasulullah SAW, di antara sahabat besar yang mendakwa bahawa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal saghir, Dajjal kecil, adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan sahabat kecil, sahabat besar, sahabat yang rapat dengan Rasulullah. Takkan Rasulullah nak kata dia dusta, takkan Rasulullah nak kata dia tipu. Begitu juga diakui oleh Aisyah, isteri Rasulullah SAW, turut serta mendakwa Ibnu Sayyad ini sebagai Dajjal. Makakah Nabi SAW nak menolak dakwaan kedua-dua orang ni? Takkan Nabi SAW nak kata, "Hai dusta, sahabat Rasulullah, hang menipu isteri Rasulullah." Itu yang bermulanya tercetusnya kontroversi, keraguan kepada lelaki yang bernama Ibnu Sayyad ni. Ini cerita dia.
Apatah lagi kita di akhir zaman, hadis ni terkaitan rapat dengan perbincangan kita, iaitulah keluarnya Dajjal. Yang kita diskusikan panjang lebar pada pertemuan yang lalu tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pertemuan Tamim Abdari dengan Dajjal di sebuah pulau. Lalu diceritakan kepada Rasulullah tentang ciri-ciri dan sebagainya. Maka Nabi mengakui bahawa dia adalah Dajjal. Maka ciri-ciri itu ada kepada Abdullah bin Sayyad ataupun Safi bin Sayyad ataupun Ibnu Sayyad ni. Ini cerita dia. Maka Nabi SAW pun pergi bertemu. Maka masuk kita kepada nas hadis. An Salib bin Abdillah an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu akhbarah anna Umar intalaqa fi rahtin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala ibn Sayyad hatta wajadahu yal'abu ma'as sibyan inda utumi bani Maghalah. وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد قال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد قبأت لك خبيئا فقال ابن الصياد هو الدخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسخ فلن تقوى فلن تعدو قدرك قال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلن خير لك في قتله وقال ابن عمر انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل النخل طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع بني صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزرة فرأت بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافي وهو اسمه فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. Artinya dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa ia memberitahu kepadanya sesungguhnya Umar bin Al-Khattab telah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa telah bertolak telah berpergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat sekumpulan sahabat yang tidak lebih daripada 10 orang pergi ke perkampungan Ibnu Sayyad menerima perkabaran penceritaan tentang keganjilan kepelikan yang ada kepada diri Ibnu Sayyad. Setibanya Nabi SAW di perkampungan Ibnu Sayyad, baginda mendapati Ibnu Sayyad sedang bermain dengan beberapa orang kanak-kanak lelaki di tepi binaan yang tinggi kepunyaan Bani Maghalah. Maknanya waktu ni Ibnu Sayyad masih kecil lagi, remaja. Nabi pergi bertemu dengan dia. Waktu Nabi bertemu dengan dia tu, dia dalam keadaan sedang bermain dengan kawan-kawannya.
Dekat dengan binaan Bani Makhalah. Ketika itu Ibnu Sayyad hampir baligh. Maksudnya remaja beliau. Ibnu Sayyad tidak menyedari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk belakangnya dengan tangan baginda lalu menyapa Ibnu Sayyad. Khusyuk main budak-budak Nabi sampai dia di tengah main dengan sahabat dia. Dia tak menyedari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Rasulullah menghampiri dia. Rasulullah menepuk tangan Rasulullah di belakang Zuhri, di belakang Allahumma salli Ibnu Sayyad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia. Nabi tanyakan kepada dia, apakah engkau bersaksi bahawa aku ini Rasulullah? Ini soalan pertama Rasulullah tanya kepada Ibnu Sayyad. Adakah engkau bersaksi bahawa aku ini adalah Rasulullah? Maka kata Ibnu Sayyad, Ashhadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasul utusan Allah bagi para ummiyin, bagi orang-orang ummiyin, yakni orang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ni kepelikan yang pertama. Rasulullah pertama kali jumpa Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad pertama kali jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Ibnu Sayyad tu masih kecil. Rasulullah siapa dia? Direct Rasulullah tanya kepada Ibnu Sayyad tentang siapa diri Rasulullah. Lalu Ibnu Sayyad jawab, engkau adalah Rasulullah. Hebat ni. Hebat. Dia kata, dia menyaksikan bahawa engkau yakni Muhammad adalah utusan Allah ummiyin. Betul dah ayat dah ni? Benar dah ayat dah ni? Benar, betul. Kira mudah kita kata kalimah syahadah. Dan Nabi ummi Ustaz Allah sebut dalam Quran kan, wallazi ba'atha fil ummi. Kami telah utuskan kepada bangsa ummi ni. Golongan ummi ni seorang rasul. Dah. Mari mana dia boleh tahu maklumat tentang Nabi itu rasul? Rasul pula ummi yang diutuskan Allah kepada bangsa ummi. Tu. Allahumma salli ala Muhammad pertama. Lalu bila dia menjawab sedemikian, dia bertanya balik pula kepada Rasulullah. Ini pertanyaan dia inilah yang meragukan Rasulullah siapakah dia yang sebenar dan menimbulkan pelbagai pandangan tentang diri dia siapa dia. Sehingga kan dia disebut sebagai sahabat, sebagai tabi'in, sebagai dajjal. Dan pada ayat ini, pada jawab kata-katanya ini menunjukkan dia mengaku dirinya sebagai Nabi. Dia kata kepada Rasulullah, dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashhadu anni Rasulullah? Adakah kau pula menyaksikan aku ni sebagai Rasulullah? Rasulullah tanya dia, adakah kau menyaksikan bahawa aku ni Rasulullah? Maka dia jawab, ya, aku menyaksikan bahawa engkau adalah Rasulullah yang diutuskan Allah kepada bangsa ummi. Lalu dia tanya balik kepada Rasulullah, atashhadu anni Rasulullah? Dan adakah engkau menyaksi bahawa aku ini adalah Rasulullah? Menimbulkan kepelikan yang kedua, keraguan yang kedua. Tadi nampak macam beriman lah. Di sini yang katanya dia tu dikategorikan sebagai sahabat, sebab dia melafazkan penyaksian itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia orang Yahudi, dia mengaku bahawa Rasulullah itu adalah utusan Allah, maka dia mengakui Rasul Nabi, maka dia Islam lah. Sebab orang Yahudi ni dia terima Allah sebagai Tuhan dia.
Cuma dia tak terima Nabi itu sebagai Nabi akhir zaman. Dia masih berpegang kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi-Nabi mereka, kitab-kitab mereka. Jadi apa kata Nabi SAW? Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Ini jawapan Nabi SAW kepada Ibnu Sayyad. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi. Rasulullah nak uji dia lagi ni. Nak tengok dia, nak nilai dia. Apakah engkau nampak tentang perkara-perkara ghaib? Rasulullah tanya dia, adakah engkau ni berkemampuan, berkebolehan untuk melihat perkara-perkara ghaib? Maka kata Ibnu Sayyad, datang kepadaku berita sadiqun wa kadhibun, berita benar dan juga berita bohong. Dia kata. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, engkau tidak dapat membezakan di antara keduanya. Ini kau tak dapat membezakan di antara keduanya. Yang benar, yang bohong tadi tu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ini bertanya lagi, sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu darimu supaya engkau boleh memberitahuku benda tersebut. Nabi tak sampaikan lagi apa yang sepatut Nabi sampaikan kepada dia. Nabi nak tanya dan Nabi nak tengok dia dulu. Lalu Ibnu Sayyad berkata, duh, iaitu sejenis asap. Lalu Rasulullah SAW terus memotong cakapnya dengan menyebut ikhsa, iaitu perkataan yang mengherdik supaya dia diam, seperti mana bunyi menghalau anjing tu. Macam kita duk halau anjing tu. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, asap. Lalu Nabi potong cakap dia, Nabi sebut ikhsa. Nabi menggunakan perkataan ikhsa, iaitu satu perkataan herdikan untuk memotongkan cakapan dia, seperti mana kita duk herdik, duk halau anjing tu. Engkau tidak mampu, kata ni, engkau tidak mampu mengetahui perkara-perkara ghaib dengan semata-mata kuasa yang ada pada engkau, kerana semuanya itu adalah pemberian daripada Allah. Maka di sini ulama menjelaskan ada satu kebenaran yang ada dari Ibnu Sayyad yang dinafikan oleh Rasulullah, iaitu kebolehan dia melihat, dia mengetahui. Tapi Nabi SAW potong. Nabi tak mau anggap dia itu adalah perkara yang benar, melainkan kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa yang Nabi nak sampaikan kepada Ibnu Sayyad, yang Nabi tak cerita lagi, itulah yang diceritakan oleh Ibnu Sayyad kepada Nabi. Maknanya macam kita lah, pergi jumpa Tok Bomo. Kita pun masuk rumah Tok Bomo. Apa khabar Tok Bomo? Tanya khabar kat dia. Kita pun Allahumma salli ala Muhammad. Khabar Tok Bomo? Pak, Tok Dukun. Nak cerita sikit ni masalah kita. Hari tu tak apa. Tak ada cerita. Memang itu. Dia baru nak mula cerita hari tu ni. Maka Tok Dukun dulu potong. Dia tahu dah cerita tersebut. Dia tahu dah perkara tersebut. Dan kan perkara tu perkara ghaib. Perkara yang kawan tu saja tahu. Masakan dia nak cerita, menunjukkan dia rasakan dukun tu, bomoh tu dia tak tahulah. Maka dia nak cerita, dia nak maklum, supaya bomoh dia tahu, dukun tahu, boleh selesai masalah dia. Tapi tak dan dia nak cerita, baru dia buka mulut, baru dia buka cerita, dukun ni pergi potong dah. Nak menunjukkan bahawa Allah SWT dukun ni tahulah. Dukun boleh tahu dah, boleh. Dengan syaitan-syaitan iblis-iblis dia ada. Dulu lagi dahsyat, lagi ganas, sehingga kita tidak dapat membezakan di antara sihir-sihir dari tukang-tukang sihir ni. Kerana ramalan-ramalan mereka, Allah SWT, apa yang mereka ramalkan itu hampir-hampir tepat terjadi dan bakal terjadi. Kerana mereka mengambil berita daripada syaitan iblis, yang syaitan iblis ni mengambil daripada kaki langit berita-berita tersebut, apa yang Allah kabarkan kepada penduduk langit, lalu sampaikan kepada penduduk
bumi. Apa yang nak bakal berlaku di bumi, Allah kabarkan kepada penduduk langit. Penduduk bumi ni sepatutnya tak tahu lagi, tapi disebabkan dengan syaitan iblis ni mengambil berita, mendengar berita tersebut, lalu turun sampaikan kepada Allahumma salli ala manusia. Tukang-tukang sihir, dukun-dukun, rumah ni, inilah Allahumma salli postman, tukang-tukang sampai berita syaitan iblis ni kepada manusia. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Majoritinya tidak benar, yang diseleweng, agakan sahaja semata-mata. Lalu Ibnu Umar berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Umar kira itu cakap pandai sangat kan. Dia nak kira penggal kepala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni jawapan Rasulullah. Menarik jawapan Rasulullah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in yakunhu falan yusallata alaihi wa in lam yakunhu fala khair laka fi qatlih. Jawapan Rasulullah ini lagi menimbulkan keraguan dan kontroversi tentang siapakah sebenarnya Ibnu Sayyad ni. Ketika mana Ibnu Umar Al-Khattab minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal kepala Ibnu Sayyad ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad, in yakunhu, sekiranya dia ini benar dajjal, seperti mana yang dikhabarkan oleh engkau, oleh Aisyah, oleh beberapa orang lagi para sahabat lain tentang diri Ibnu Sayyad ni, bahawa dia adalah dajjal, maka kata Nabi SAW, falan tusallata alaihi, engkau tidak akan mampu membunuh dia. Kalau sekiranya Ibnu Sayyad ni dajjal, kata Nabi, kau tidak akan mampu selama-lamanya membunuh dia. Yakni kalau kau nak penggal kepala dia, kau tak akan mampu penggal kepala dia. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang kita cerita pada beberapa hadis yang lalu, siapa sebenarnya bunuh dajjal ni? Siapa dia? Ingat kita, alhamdulillah, Nabi Allah Isa alaihi salam. Maknanya dajjal ni dia hanya mati di tangan Nabi Allah Isa. Tu ketetapan Allah daripada azali lagi. Tak ada siapa-siapa pun yang boleh mendahului apa yang disebutkan Allah melalui lisan Nabi tentang kematian dajjal. Dah tu tak ragu lagi ya kita. Siapa Ibnu Sayyad ni? Dan kalau betul Nabi kata dia ni dajjal, tak ada maknanya kau bunuh dia. Tak ada maknanya kau bunuh dia, sebab kau tak akan mampu untuk membunuh dia, kerana dia akan mati hanya di tangan Aisyah. Yang kedua, Nabi kata, wa illam yakun, sekiranya dia tu bukan dajjal. Kalau dia ni bukan dajjal, kalau tadi tu dia dajjal, ni kalau dia tu bukan dajjal, fala khairalaka fi qatlihi, tidak ada sedikit pun kebaikan kau bunuh dia. Tak ada manfaat sikit pun, tak ada kelebihan sedikit pun, tak ada keuntungan sedikit pun. Kau nak basahkan pedang kau dengan darah dia, nak bunuh dia, tak ada sikit pun manfaat, tak ada sikit pun kebaikan, tak ada sikit keberuntungan. Menyebabkan status dia ni macam mana? Sebab itu kalau kita lihat perbahasan Ibnu Sayyad ni, tuan-tuan, kita membaca, kita menilai, sebab kita nak mengajar malam ni lah. Seharian ni tuan-tuan sambil-sambil berprogram duk baca tentang kisah Ibnu Sayyad. Memang tak ada kesudahan, memang tak ada penyelesaian, memang tak ada ketetapan yang khusus bahawa siapakah sebenarnya Ibnu Sayyad. Tetapi daripada pembacaan kita, pendapat-pendapat para ulama, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang terbaru, yang terkini, kajian yang dibawa oleh Ustaz Datuk Badri Shah, saya boleh simpulkan bahawa Ibnu Sayyad ini adalah seorang lelaki Yahudi
yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman dengan Nabi dan dia bukan dajjal. Tu. Ini hasil daripada apa yang kita baca lah. Mari Ustaz Lim pula kata dia ni dajjal, tak ada masalah. Yang kita cerita ni pendapat lah. Tapi setakat kita baca dia ni bukan dajjal. Cuma Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia apa yang Allah Ta'ala bagi sebahagiannya kepada dajjal. Tapi dia bukan dajjal. Kerana penemuan kajian yang terbaru dibuat oleh Ustaz Datuk Badi Shah tadi, sehingga pada hari ini bukti bahawa dia ni manusia bukan dajjal. Dajjal tu pun manusia juga. Tapi nak kata dia ni bukan dajjal. Dia mempunyai keturunan sehingga pada hari ini. Kalau dajjal yang sebenarnya mana ada keturunan? Mana ada keluarga? Tapi Ibnu Sayyid ini kalau kita balik lagi taib kajian yang dibuat bahawa Ibnu Sayyid ini mempunyai keluarganya yang besar di dunia pada hari ini yang sedang menguasai dunia. Nama keluarganya adalah Rothschild. Kalau tuan-tuan pernah dengar lah. Rothschild ini adalah seorang lelaki Yahudi yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Kekayaan dunia pada hari ini berada di bawah dia. Dia tidak dikenali underground punya pergerakan, tetapi seluruh kekeluargaan Yahudi yang ada Rothschild di belakang, mereka sedang menguasai dunia dengan ekonomi pada hari ini. Dan inilah susu jalul keluarga Ibnu Sayyid menurut kajian tadi itu. Dan kalau kita lihat Ibnu Sayyid ini Allah Ta'ala bagi dua kelebihan kepada dia yang besar. Selain daripada kita sebut tadi itu. Yang pertama, anak dia yang ramai. Rothschild ni ramai tuan-tuan, keturunan dia ramai, keturunan dia. Yang kedua, kekayaan yang sangat-sangat luar biasa. Balik saya Google, Rothschild adakah keturunan Ibnu Sayyid? Datuk Ustaz Badli Shah. Tengok penemuan kajian yang dia buat. Jadi kalau benar, maka Ibnu Sayyid ni dia bukan dajjal. Dia manusia Yahudi, laki Yahudi yang telah beri kelebihan kepada dia, dan keturunannya ada sehingga pada hari ini. Dan kalau kita baca kekeluargaan, kekerabatan Rothschild ini sangat dahsyat, sangat hebat. Sangat dahsyat, sangat hebat. Bahkan mereka itu dikatakan sebagai founder kata ataupun bank kepada pergerakan Freemasonry ataupun gerakan Yahudi untuk menguasai dunia pada hari ini. Dia ni pencetak duit lah kita kata. Pembekal duit, sponsorship. Founder lah kepada seluruh aktiviti Yahudi di seluruh dunia. Baik persenjataan, perekonomian, perladangan, penternakan, apa saja sekalipun. Hatta mereka menggunakan wang ringgit mereka nak menguasai politik di Britain, politik di Amerika Syarikat. Sekarang ni mereka nak menguasai jajahan Soviet Union dengan meletakkan asas di Ukraine. Semua dana-dana itu melalui Rothschild ni. Bukan sikit tuan-tuan. Bukan sikit kewangan yang mereka ada, dahsyat. Nak cerita tu panjang lah. Tapi kesimpulan yang kita boleh buat tentang perbincangan hadis kita, kalau kita nak cerita Allahumma salli ala Muhammad, syarah kepada hadis ni panjanglah tuan-tuan, tak habis. Saya buat kesimpulan perbahasannya begitu. Maka Allahumma salli ala Muhammad, sama ada Dajjal ataupun Ibnu Sayyid ada orang yang sama ataupun kedua-duanya adalah orang yang berbeza.
Kedua-duanya ini memberikan ujian kepada manusia. Tu je nak cerita. Kalau kita mengatakan pada malam ni, Ustaz, Ibnu Sayyad tu suku, Dajjal tu suku, dia memberikan ujian kepada manusia. Dan kalau kita nak mengatakan bahawa Ustaz, Ibnu Sayyad tu dan Dajjal itu adalah orang yang sama, dia juga tetap memberikan fitnah yang dahsyat kepada manusia. Nak cerita tu ya. nak cerita tu ya. Rasulullah SAW pun keliru, maksudnya ragu ataupun tidak tahu status sebenar siapa Ibnu Sayyad ni. Apatah lagi kita umat di akhir zaman. Nak menunjukkan bahawa dalam dunia di akhir zaman ni terlalu banyak kesamaran, terlalu banyak keraguan, terlalu banyak benda-benda memberikan kepada kita perkara-perkara yang tak boleh tahu pucuk pangkalnya, tahu kebenarannya yang sebenar. Maka menjadikan kita manusia lebih berhati-hati, menjadikan diri kita manusia lebih berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini. Sebab itulah adanya sifat takwa itu sangat baik untuk perjalanan umat di akhir zaman. Kerana seperti mana kata Ubay bin Ka'ab, ketakwaan itu adalah seperti mana engkau berjalan di laluan yang penuh dengan onak dan duri, kau laluinya dengan penuh berhati-hati dan berjaga-jaga. Begitulah ketakwaan yang perlu ada dalam diri kita umat di akhir zaman ini, dalam melalui meniti perjalanan hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keraguan, kesamaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada kita. Lebih-lebih lagi keberadaan kita hampir dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan ketakwaan kepada orang yang beriman. Kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan ilmu dan juga amalan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memelihara kita daripada segala fitnah yang dahsyat yang datang daripada manusia ataupun yang datang daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Untuk yang akhirnya, pada malam ini saya nak jemput muslimin muslimat, hadirin dan hadirat ke program kuliah duha perdana dan juga jamuan amal sempena peresmian pasti kita, pasti Bistari Nur Iman Kampung Payuh pada 18 hari bulan ni, hari Jumaat pukul 9 pagi, bersama dengan tetamu jemputan kita yang berhormat Ustaz Fadli Sya'ari, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, merangkap ahli Parlimen Pasir Mas, yang akan bersama-sama dengan kita memberikan kuliah duha dan juga merasmikan pasti kita, yang tuan-tuan sendirilah sumbang bagi menubuhkan, membina pasti kita sebut. Jadi kita sila dan kita jemputlah hadirin hadirat untuk sama-sama meraihkan. Dan kita juga ada buat Allahumma salli ala Muhammad jamuan amal. Kita jual kupon makan sambil menderma lah. Satu kupon sebut RM20. Satu buku ada 10 keping dalam RM200. Jadi saya ada bawa kepada muslim-muslimat yang nak bersama-sama, bolehlah beli kupon tersebut untuk dana pasti kita juga, untuk kita buat jamuan amal tersebut. Kalau nak dapatkan kupon tersebut di belakang sana, boleh koyak sekeping kupon tersebut, RM10, RM20 masuk dalam tabung. Ataupun nak buat kenduri untuk arwah mak bapak kita, arwah adik-beradik kita, nak buat makan, buat kenduri, boleh ambil kupon tu. Tak apa Ustaz, bagi satu buku kupon kat saya, bayar RM200, masuk dalam tabung untuk buat kenduri kita sebut. Ni 2-3 tempat lah yang saya buat untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cari dana kepada pasti kita sebut. Jadi kalau tuan-tuan pergi, kalau tak beli kupon tak ada masalah, boleh makan je. Nak cerita untuk nak cari dana kepada yang berhajat, untuk nak buat rumah infak jariah lah untuk diri sendiri. Jadi kepada hak yang membeli, kepada hak yang menyumbang, saya ucap jutaan terima kasih, dan saya jemputlah semua yang hadir untuk beramai-ramai memeriahkan majlis kita sebut insya-Allah di kampung Payuh. Kalau daripada sini ni
kita masuk sebelum simpang ke Masjid Payuh tu, lepas attack sikit tu ke sebelah kanan. Dekatnya Dewan orang ramai tu, masuk ke situ. Kita dekat dengan kubur. InsyaAllah tuan-tuan boleh pergilah sambil-sambil isi masa kosong kita dengan ilmu pada hari Jumaat ni. Mudah-mudahan kita doa majlis berjalan dengan lancar, cuaca baik dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita. Baik daripada Allah yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.